أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mana tak ingat takut wah. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Tuh. Barang siapa banyak pengenalannya, barang siapa saya banyak takutnya, barang siapa. Atau mana ni? Atau pada kata bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada takut ia kan dia. Ilat pada kata yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama. Pasal apa yang kedua ini? Apakah yang kedua? Iaitu takut Allah kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Takut kerana mengenal sifat Allah lebih sempurna daripada takut kerana dosa. Maka ilat yang kedua, dan bahawasanya, yakni kerana bahawasanya takut itu. Yang itu orang panggil atau pada kata bahawasanya orang mengenal ke Allah Ta'ala. Ini nahu tu. Rujuk tepat ibarat biarkan betul, barulah keluar masalah. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan, mengikut makrifat, mengikut pengenalan Allah Ta'ala. Itu takut. Banyak mana pengenalan Allah, maka banyak itulah kita takut pada Allah. Barang siapa banyak pengenalannya, pengenalan siapa kenal Allah Ta'ala tu banyak, saya banyak takutnya barang siapa. Maka nak banyak kenal Allah ialah punca daripada banyak pengetahuan, banyak ilmu. Apabila ilmu banyak, maka pengenalan Allah Ta'ala pun banyak. Apabila pengenalan Allah Ta'ala banyak, takut Allah Ta'ala pun banyak. Pasal apa? Pasal oleh kerana di dalam Quran dah nyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mana orang yang takutkan Allah Ta'ala ialah orang yang mempunyai ilmu.
Orang yang punya ilmu yang beramal, maka orang itulah yang takutkan Allah Ta'ala. Jadi bermakna kalau orang kekurangan ilmu, maka takut Allah Ta'ala pun kurang juga. Tu tempat punca dia ni. Tu. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, pengetahuan barang siapa, nah sedikit oleh takutnya barang siapa. Siapa-siapa yang sikit ilmu dia, pengetahuan dia tu sikit, maka takut Allah Ta'ala pun sedikit juga. Lalu tu isikanlah ilmu. Dengan sebab ini syaitan ni yang memperdayakan kita, yang tak nak biarkan kita tu belajar ilmu. Dia tak suka kita tu belajar ilmu. Karena orang yang ada ilmu ni, kekuatan takut Allah Ta'ala pun memang banyak. Maka orang yang tidak ada ilmu, takut Allah Ta'ala pun tak ada. Itu mafhum. Cuba kita berhenti belajar, tak percaya. Nah, balik rumah 2 bulan. Ni kita sini. Balik rumah 2 bulan, tak mari-mari, tak ingat-ingat ke apa, tak ingat langsung pada ilmu. Kau jauh pada masjid. Tapi kalau kita belajar agama, belajar, maka masih kita dekat dengan Allah, dekat, hampir. Apa? Nisbah takut tu kita macam kuat sikit pada kita tidak belajar. Ni dia weh. Pasal apa? Boleh katanya sedikit pengetahuan, sedikit boleh takut. Kerana ini bersabda Nabi SAW. Kerana ini. Kerana apa? Kerana bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Kerana bahawa takut itu mengikut pengenalan, dan sedikit pengetahuan itu sedikit oleh takutnya. Sedikit pengetahuan itu sedikit oleh takutnya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Ana akhwafukum lillahi ta'ala. Rawahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu. Artinya, aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Siapa dia aku situ? Ialah Allah. Ya Allah, ya Nabi. Aku, yakni Nabi SAW, lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Kenapa? Kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuan Nabi daripada orang lain pada Nabi SAW. Isikanlah ilmu, belajarkanlah ilmu agama. Ni masa Covid. Masa belum Covid itu orang kita selalu dengar ceramah situ, mengajar kat sini. Apabila masuk Covid ini, tak ada majlis mengajar, tak ada majlis ilmu. Bahkan dalam Facebook live pun orang tak tengok mana. Pergi ke masjid pun malah. Hingga akhir sekali Allah Ta'ala tutupkan masjid. Malah sombong. Masa buka masjid tak ada siapa nak datang lah masjid tu. Tutup lah. Di Malaysia pun tutup dah, lockdown. Di sini pun dah tutup dah. Tutup sembahyang Jumaat. Ada pun sembahyang Jumaat boleh lagi. Nanti satu hari dia tutup Jumaat pula. Maka punca pada apa tu? Kerana kita sebelum ada penyakit ni pun tak minat juga pergi masjid. Tak minat juga pergi masjid. Sedang molek ke, orang tutup masjid ke, mujur tu, tak kena pergi masjid. Tu, orang azan, orang qomat, baru duk bergaduh ke masjid.
Nah, baru komat baru sipar-sipar pergi masjid. Siap-siap pergi masjid. Nah, ni. Sekarang ni Allah tutup masjid, tak payah pergi pun. Lambat-lambat pun tak kena semayang, biar duduk situ lah. Semayang ke apa lambat-lambat? Masalahnya dah tutup masjid. Bermolek. Unda tak mak ni? Deh. Itu unda tak apa? Unda lambat semua. Dia lambat semua pun. Muka ciwik kita tu lambat. Nah, ciwik kita lambat. Lambat apa? Lambat. Tak ada kena semayang. Tu nak pergi orang berakat dah. Pergi kita sendiri. Kerana kita lambat. Nah, lambat bergerakkan kita tu macam kura-kura ni. Hari ni boleh sungguh. Ni baru tutup Jumaat. Ya kau melarat dengan rasa timbul penyakit tutup. Nah, kamu tutup juga. Kamu tutup belajar. Tak boleh belajar. Sedang molek kamu. Apabila ilmu tak dapat belajar, takut pada Allah Ta'ala kurang. Dia tak sama belajar dengan Facebook Live, tak sama. Tak sama kita belajar dengan bertalaki ni. Tapi kalau tak boleh macam ni, boleh kita sebut dia belajar dalam Facebook Live. Nah, mana kata ma la naf'aluhu kullah la natrukuhu kullah. Kalau yang tidak dapat buat kita semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau kita tak dapat belajar secara berjemaah, secara bertelaki, boleh kita belajar dengan jalan Facebook Live, boleh. Dengan live boleh. Lepas tu dengan Facebook Live pun kita tak nak belajar. Hak bertalaki, berjemaah kita tak nak belajar, sedang molek iman kita masih jatuh, turun. Ni tengok ni. Ana yang aku Nabi ni terlebih takut kalau tak ada kamu. Pasal apa? Kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak pengetahuannya Nabi daripada orang yang lain pada Nabi. Nabi banyak pengetahuan, dengan sebab tu dia lebih takut pada orang lain. Dan Abu Bakar, dan Umar, dan Ali, dan Uthman. Jadi bertali-tali takut Allah Ta'ala. Kerana ilmu mereka tu banyak. Lalu itulah isikanlah ilmu. Isikan ilmu. Dengan sebab ilmu ada dalam dada kita itulah menyebabkan kita takutkan Allah SWT. Cuba kita tengok orang yang buat maksiat. Orang selalu deraka pada Allah. Nah, bukan daripada orang yang banyak ilmu. Bahkan daripada golongan yang sedikit ilmu. Dan bahawa yang takut itu satu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Dan bahawa yang takut itu satu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Syarak pun puji. Maka syarak dengan makna syari'. Syari' hakiki Allah, syari' majazi ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna takut Allah Ta'ala ni satu kelakuan yang dipuji oleh Allah dan Rasul. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu. Maka bahwasanya sebaik-baik bekalan itu at-taqwa, takut Allah. Maka takut Allah dia ada ni. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. At-taqwa duduk di dalam hati, bukan duduk di mulut. Aku takut Tuhan. Allah Akbar. Takut tu Allah, takut Allah Taala, takut. Bukan duduk di mulut takut. Takut di hati tu. Hati takutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang takut Allah Ta'ala itulah orang yang dapat bertuah dan beruntung dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Dan semua amalan dia akan diterimakan oleh Allah. Dengan sebab apa? Sebab takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tu takutkan Allah satu kelakuan yang dipuji. Banyak di dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan dengan at-taqwa. Dengan takutkan Allah. Tapi naklah ilmu yang beramal, jangan ilmu tak beramal. Ilmu tak beramal saja juga, takut Allah Ta'ala tak ada juga.
Macam iblis. Iblis laknatullah alim dia. Tok guru dia. Akan tapi ilmu dia tak beramal. Dengan sebab tu ilmu dia akan membawa pada dia tu musnah, jadi binasa. Dengan sebab ilmu ada tapi tak beramalkan dengan ilmu. Nah, sebab tu mula-mula kamu belajar, kamu kena niat aku nak mengaji, aku nak belajar supaya nak amalkan dengan ilmu yang aku tahu. Bukan aku mengaji nak mudah minta nak darah orang tu dah. Aku mengaji boleh nak darah orang, belanja murah sikit. Belanja 50 kau. 50 kau belanja. Nak satu. Ya hak tu je mari sendiri dia. Hak tu je mari dia datang sendiri dia, tak payah kita fikir. Apabila ada ilmu dalam dada, diri kita tu harga. Apabila ilmu tak ada dalam dada, diri kita jadi murah. Tu, tak ingat baik tu. Telah menghimpun oleh Allah Ta'ala akan apa perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala, bagi sekalian orang atau mereka. Nah, bagi sekalian takut, bagi sekalian mereka yang takut akan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala himpun dengan 4 perkara. Apabila orang takut Allah, pertama, pertunjuk hidayat pada jalan agama. Tu himpun dalam takut Allah. Dalam kita takwa takut pada Allah, himpun ada hidayat, petunjuk pada jalan agama. Dan kedua, rahmat. Allah Ta'ala sentiasa bagi rahmat kepada kita. Siapa kita? Orang yang takutkan Allah Ta'ala. Yang ketiga, pengetahuan, ilmu. Kenapa? Redha daripada yang takut kepada Allah Ta'ala ni oleh Allah Ta'ala. Setiap gerak geri kita, setiap lapisan hidup kita, Allah Ta'ala redha. Punca daripada kita takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Payah takut Allah ni. Kita duduk dalam masjid ni, alhamdulillah takut Allah. Nah, cuba kita pergi duduk atas kubur. Tak ada dah, Allah ada hatu dah itu. Berani tak hidup kubur seorang? Tak berani. Ini pampah lah dia. Potera tengok siapa berani duduk atas kubur, aku nak duit 1,000. 2,000 tak apa lagi biar nak semak pergi. Hidup malam ni tak kubur, balik isyak ni. Masa tu masjid tak apa, kita nak takut Allah. Allah yang menjadikan kita, rezeki pada kita. Sedap dah cakap dalam sijik ni. Tu, cuba dia duduk dalam kubur tu. Duduk atas kubur, sedalam atas kubur. Dia duduk atas kubur, masa tu duduk seorang pula tengah malam. Duduk seorang situ. Tak payah sila siapa yang duduk. Tu. Orang tak takut atas kubur satu orang saja. Siapa? Orang buta. Orang buta dengan setuli. Orang buta tuli tak takut atas kubur. Dia letak mana apa? Kenapa? Dia tak dengar, tak nampak. Kita dengar telinga, celek lagi, takut. Tutup dah mata ni, telinga dengar lagi. Nah, masa duduk pondok hari tu adalah. Ni duduk pondok, tutup pelita pas tu, dia ngosek lah tu. Menatai ibu hatu tu. Ngosek. Lepas tu budak tu kau nak buat ke mana? Dia cerita kita. Aku kena ngosek semua dia tengah tu. Baru tutup pelita bunyi lah. Lepas tu buat sana ukar salah. Orang ni royak baca ayat kursi. Orang tu royak baca dah tak ada. Akhir ukar salah. Mau beli sabar boleh lingo. Jamu ini tak takut dah. Sungguh ya dah. Beli sabar ni buat dengar lagu. Kena dia sungguh tu. Boh dah lengah tak dengar dah suara tu. Tengah suara lagu pula. Baru tidak je negara kata. Kena situ pun. Kih pun boleh kita takut tu, kih nampak lepas tu dengar. Cuba tak nampak tak dengar, tak takut. Sebab tu orang buta di posing dia tak takut tu. Ya dah, aku tak takut tu. Kamu letak aku pukul 2 malam di atas kubur, aku tak takut.
Pasal apa? Aku tak nampak dah. Tak apa. Nah. Ni, habis takut Allah duduk sini ni, duduk sini. Masya-Allah. Di satu masjid. Orang mati hari ni. Nah, orang mati. Lepas tu sedang moleknya, orang dakwah tabligh mari. Orang mati, semayang mayat. Lepas tu ada seorang hamba Allah tu pukul 12 malam. Pukul 12 malam dia pergi masjid. Sedang moleknya, pengusung mayat duduk dalam masjid. Orang tak bawa keluar lagi, duduk dalam masjid. Dia pun masuk tidur dalam pengusung mayat tu. Bawa kain selimut yang putih, masuk duduk dalam. Lepas tu, ada lah ramai-ramai bangun mayat tahajud. Bangun tahajud ramai-ramai tu. Bawa bangun tengok, Masya Allah, Allah Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa? Dia nampak putih dalam musung. Ada selimut cik tu. La ilaha illallah, kena usik lah. Oh, la la. Hak bangun dah tidur kelik. Tidur kelik semula. Pasal apa? You tengok pakaian putih duduk pengusung mayat dalam masjid. You sengkojak kata hantu ni. Oh, ayat Allah la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun baca ayat kursi pun tak hilang dah gitu. Oh, masuk tidur balik dia. Ketawa ni. Nah, sedang molek orang bangun subuh. Buka lampu, buka berita tengok. Bang kat sini. Mana? Tahu pasal puah tidur dalam sijid, tidur dalam mengusung pula ya tu. Kata kena sungguh. tak lega dah. Nah, dia sekelai masuk duduk dalam tu. Tapi ada sijid ni berani, ada banyak orang ni. Nah, banyak orang sini berani. Masuk tidur dalam kubur biasa ya. Tak ada takut apa. Kok kita ya takut. Nah, sebut takut Allah Ta'ala. Takut Allah Ta'ala. Takut bibir mulut ya. Pada uji dengan kubur tu kita lopak dah. Nak tahu tengok cuba pergi duduk tak percaya. Hanya dia buat ilat je. Buat ilat ke mana? Oh, tak duduk kubur takut ular. Ular tu nombor 2 dah. Ular tu. Oh, ular banyak dalam kubur. Oh, takut dalam kubur ni. Banyak ular ketik hak tu nya, paguk hak tu. Ya Allah lah. Bukan takut ular semua ti. Takut hantu. Sedang-sedang duduk tak kubur tu nampak rupa putih mari hitam. Oh, lopak tu. Nah, ni dia. Tu takut Allah. Cuba tengok. Nah, kamu tak nak duduk kubur pun, mau tidur, mari tidur dalam balan musalla ni. Dalam masjid musalla, mu tidur atas musoramu. Running tak? Mari seorang lah, tidur seorang. Tidur atas ni. Siapa dia running, kau dah wis 1000. Mu nak furqah. Tidur sini. Bapa wis 1000, tidur atas ni. Seorang nak tak? Tosik. Nah. Tu. Tak apa dah tu. Demi sikit ke sikit. Lalu itulah menghimpunlah Allah ke 4 perkara ni bagi sekalian orang yang takut ke Allah Ta'ala. Satu, Allah Ta'ala menghimpunkan ada ke petunjuk, ada hidayat, ada rahmat, ada pengetahuan, ada redha daripadanya kepada Allah. Daripada yang takut ke Allah Ta'ala ni oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana firman Allah Ta'ala, hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Tuh. Petunjuk yang hidayat, tunjuk pada jalan agama, dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan sekaliannya. Apabila kita takutkan Allah, Allah Ta'ala bagi hidayat dan bagi rahmat. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Yang telah terdahulu, sesungguhnya yang takut kerana Allah Ta'ala daripada hamba-hamba Allah al-ulama. Punca pada takut Allah al-ulama.
ialah daripada membanyakkan ilmu. Banyak mana ilmu, banyak itu takut ke Allah. Maka isikanlah ilmu masuk dalam hati manusia. Dalam hati kita masukkan ilmu. Biar takut hati kita pada Allah. Tak payah takut lain pada Allah. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu. Allah Ta'ala redha ke mereka itu, dan redha mereka itu daripada Allah Ta'ala. Apa redha Allah Ta'ala? Ikut Allah Ta'ala nak letak dia kat mana, dia terima ya. Allah Ta'ala bagi lapar dia, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi sakit kat dia, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi sihat kat dia, alhamdulillah. Semua perkara yang Allah Ta'ala bagi itu semua alhamdulillah. Itu bermakna redha mereka itu daripada Allah. Itu redha pada Allah. Ikut Allah Ta'ala letak kita kat mana, kita terima. Allah Ta'ala bagi rezeki kita sedikit saja, alhamdulillah. Dia bagi miskin kita atas dunia, alhamdulillah. Itu mana redha. Maka sahabat radhiyallahu anhu, dia redha macam itulah, Allah Ta'ala redha pada dia. Tu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang demikian itulah apa? Redha Allah Ta'ala mereka itu, dan redha mereka kepada Allah. Allah Ta'ala redha ke dia pun redha pada Allah bagi mereka yang takut akan Tuhannya, Tuhan mereka. Nah, orang yang takut ke mereka, orang yang takut ke Allah, Allah Ta'ala redhakan padanya. Dia pun redha pada Allah. Oh, payah takut Tuhan. Kadang-kadang 20 tahun tak dapat lagi. 20 tahun kita usaha takutkan Allah, tak dapat. 20 tahun dah tu. Mana takut ke Allah ni memang benar-benar payah. Nah, kadang-kadang kita takut Allah ketika orang ramai-ramai. Ketika dalam berjemaah, apabila duduk seorang diri, nah, tak ada takut pula Allah. Ketika dalam jemaah tu Allah lah dia takut Allah Ta'ala, masih doa pun menangis-nangis dalam doa. Ya Allah, apa rasa kamu ya teriak. Nah, maksudnya dia tu imam tu bacaan dalam semaya pun menangis. Nangis lah. Tapi apa yang semaya seorang tak menangis ni. Nah, masa dia tahu ya, oh, kalau jadi tu imam. Nah, kalau tak jadi tu imam tak apa ni. Biasa gitu ya. Nah, ni takut dalam jemaah, tapi jika seorang tak takut, apa lagu tu? Nah, sebab tu kalau kita jadi makmum, dengar imam tu menangis dalam semayang, nah, bunyi suara, mufarakah lah semayang tu. Nah, banyak kita dengar imam-imam daripada Mekah, Malaysia, sini, mana tempat pun, selalu imam tu menangis dalam semayang. Maka menangis dalam semayang tu batal semayang. Nah, nangis bacaan sebab-sebab. Tapi kalau dia jadi semayang seorang tak nangis, ni Fatihah juga senafas ya. Satu nafas dia Fatihah dia tu. Tapi apabila dia semayang jemaah, Allah tarik panjang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat kita tahulah dia jadi imam. Kalau semayang seorang dia, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Kalau semayang seorang dia. Nah, ni bagi apa? Takut dalam jemaah, bukan takut dalam sembunyi diri dah. Nah, tu. Ini peliknya orang kita buat amal. Riak depan orang, dia buat apa depan orang. Dan ketahui olehmu, hei mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, ketahui apa? Akan bahawasanya menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Nak mendapatkan takut Allah Ta'ala ni kena ada dua perkara. Siapa usaha nak biarkan hati takut Allah, mesti kena ada dua perkara ni.
Pertama, dengan pengetahuan, dengan ilmu. Usahakanlah ilmu masuk. Yang kedua, dan pengenalan, ma'rifatullah. Ma'rifat Allah, kenalkan Allah. Dengan sahabat ni Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal dalam agama ma'rifatkan Allah, kenalkan Allah. Maka apabila kita kenalkan Allah, ketika itulah at-taqwa mari. At-taqwa datang masuk dalam hati kita dengan sebab pengenalan. Orang yang deraka pada Allah, orang tak ada ilmu, orang tak ada pengetahuan, tak ada makrifat, ketika itulah mereka derakakan Allah SWT. Tapi apabila mereka rasanya Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala mengetahui, ketika dia rasakan gitu, makrifat Allah begitu, dia tak buatlah perkara yang derakakan Allah SWT. Karena dia bukan duduk seorang, yang bersama dengan dia Allah. Nah, aku seorang, aku dah tak payah lah, ini aku buat maksiat sedap sikit. Dah, Allah bersama kamu. Tu Allah nama kamu. Wa huwa ma'akum. Wa huwa tu Allah ma'akum, serta kamu. Nah, Allah Ta'ala mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Maka mereka yang mengetahui ia mereka akan kebesaran Allah Ta'ala dan akan terkayanya Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Yang ni, maka mereka yang mengetahui ia mereka akan kebesaran Allah Ta'ala. Kebesaran yakni nisbah pangkat, bukan nisbah jisim, bukan nisbah zat, nisbah pangkat. Apabila tahu akan pangkat Allah Ta'ala itu besar dan akan terkayanya Allah daripada segala makhluk, apa terkaya? Yakni tidak berhajat dan terlepas daripada segala makhluk. Gapo makhluk? Seperti tepat. Nah, dan jihad yang 6. Apa jihad yang 6? Iaitu atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan. Nah, atas, bawah, kanan, kiri, hadapan, lepas tu belakang. Itu jihad-jihad yang 6. Itu terkaya Allah pada jihad. Karena depan, belakang, atas, bawah tu makhluk. Tepat makhluk. Jihad yang 6 tu pun makhluk. Apa makhluk? Perkara yang Allah Ta'ala menjadi. Tu. Nah, satu. Mari tak jawab, tak ada lagi tu. Apa? Khobar, tak ada lagi tu. Maka mereka mengetahui kebesaran Allah dan akan terkayanya Allah pada segala makhluk, dan akan bahwasanya menjadikan ia ya Allah kan syurga dan api neraka, dan akan penduduk bagi keduanya, kedua syurga dan api neraka, dan tiada mengetahui ia mereka akan bahwasanya adakah ia mereka penduduk syurga atau penduduk api neraka. Khabar bagi mereka tadi, maka tak dapat tiada pada takut ia mereka akan Allah Ta'ala tu bukan. Tak dapat tiada, ia ni mesti daripada takut kan Allah Ta'ala. Siapa dia tahu kebesaran Allah, tahu kekayaan Allah. Nah, dia tahu kaya Allah. Tu. Dan tahu pula Allah Ta'ala yang menjadikan syurga, menjadikan neraka, dan penduduk dalam syurga neraka. Apabila begitu, maka tak dapat tiadalah bertakut ia akan Allah Ta'ala. Siapa dia ahli syurga, siapa dia ahli neraka? Tak ada siapa pun yang mengetahui. Ahli neraka Allah Ta'ala sudah menentukan. Ahli syurga Allah Ta'ala sudah menentukan, tidak lebih dan tidak kurang. Semua yang masuk neraka sudah taksiskan pada azali. Yang masuk neraka pun sudah taksiskan pada azali. Bukan kita buat amal ibadat wajib masuk syurga, tak. Bukan kita deraka pada Allah wajib masuk neraka, tak juga. Masuk neraka dan syurga itu dengan rahmat Allah. Nah,
dengan rahmat Allah, dengan azab Allah. Apabila Allah Ta'ala kehendak nak azab, dia masukkan neraka. Apabila Allah Ta'ala kehendak nak bagi rahmat, dia masukkan syurga. Benda tu benda harus, bukan benda wajib. Bukan benda wajib, benda harus saja. Sebab itulah ahli tasawuf dia redakan kepada Allah, tak kira ikut Allah nak letak dia kat mana. Tu mana waradu'an. Reda mereka itu pada Allah. Ikut Allah Ta'ala letak kat mana. Kalau Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam neraka dengan keredaan dia, maka dia suka masuk neraka lagi daripada masuk syurga. Kenapa? Kerana mereka perlu kepada keredaan Allah, bukan perlu pada syurga, bukan takut dan neraka. Bahkan kalau Allah Ta'ala kehendak dia masuk neraka daripada syurga, dia nak masuk neraka lagi daripada masuk ke syurga. Kenapa? Kerana mereka nak perlu kepada keredaan Allah. Allah Ta'ala reda dia masuk neraka, dia nak masuk neraka, dia tak nak syurga. Pasal nak keredaan Allah. Itu besarnya mereka ni. Ada pun kita minta syurga seumur. Minta kaya, tua malah. Ya Allah, bagi kaya dah kami, ya Allah. Minta rezeki turun atas riba kami, ya Allah. Hijau malah. Nak makan sedap, masak malah. Pada adat tak boleh makan. Dah dia ni. Kamu nak makan masakan sedap, kamu kena rajin. Tu ya. Maka kita sekarang ni, kita ibadat, kita taat pada Allah, hanya harap pada rahmat Allah Ta'ala saja. Ada syurga neraka, itu hak Allah. Tak ada siapa boleh menentukan. Kata aku ni yang buat amal sekian, ambil pagi sampai malam, ambil malam sampai siang hari pula, aku nak masuk syurga. Tapi dia kehendak Allah Ta'ala tak betul dengan kehendak kita, maka tak dapat kita masuk syurga. Sebab tu kita buat amal ibadat nak kepada keredaan Allah. Bukan kita nak ada syurga, bukan takut dan neraka. Kerana apabila kita perlu ada keredaan Allah, ikut Allah Ta'ala nak letak kita kat mana, nak simpan kita kat mana, serah pada Allah. Kerana kita buat ibadat, amal ibadat kerana keredaan Allah. Jadi pucanya tak lain tak bukan, apabila lah kita tahu kebesaran Allah, tahu Allah Ta'ala kaya dan makhluk, tahu syurga, tahu api neraka panas macam mana, tapi satu yang kamu tak tahu, siapa dia ahli neraka, siapa dia ahli syurga. Satu tu kamu tak tahu. Maka satu saja yang boleh kita simpankan, iaitu kita takutkan Allah SWT. Ikut dialah nak letak kita kat mana. Hanya hati kita perlu takut pada Allah. Dan yang kedua, dengan memandang segala sekalian mereka yang takut dan menilai akan kelakuan mereka itu, mereka sekalian mereka yang takut tu. Tu yang kedua. Hasil takut dua perkara tadi. Pertama dengan pengetahuan dan pengenalan. Yang kedua dengan memandang sekalian mereka yang takut. Memandang, menilai akan mereka yang takutkan Allah. Dan menilai akan kelakuan mereka itu, mereka yang takut ke Allah ni. Macam mana mereka kelakuan mereka takut Allah? Macam mana kelakuan dia? Sentiasa taat pada Allah. Tak ada menderai akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takutkan Allah. Dan mendengar akan perkhabaran mereka itu, mereka yang takut. Sebab tu kalau kita pergi ke Yaman, ulama-ulama Yaman dia suka ceritakan cerita wali-waliullah. Kerana kita dengar cerita-cerita waliullah ni membawa hati kita perasaan takut pada Allah. Banyak hingga ulama, satu ulama dia pengarang 69 waliullah, satu kitab nama pengenalan waliullah. Maka apabila kita baca cerita dia ni, Masya Allah, hati kita rasa besar.
Oh macam ni orang takut ke Allah Ta'ala weh. Tu khabaran dia banyak. Ada kitab tu yang orang ngarang nama Waliullah. Cuba kita beli baca tengok. Baca, oh sedap dia baca cerita-cerita dia. Dia rajak bahagia ulama, bahagia wali-wali yang takutkan Allah Ta'ala. Seperti Abdul Qadir Jailani. Nah, Ibrahim Adham ada sebut dalam tu. Tu dah Abu Yazid Al-Bastami banyak sebut dalam tu. Semua waliullah yang takutkan Allah. Kejayaan mereka yang masa mereka tinggal di atas dunia. Nah, kehidupan mereka je. Tu khabaran dia. Kita ambil buku dia baca. Itulah baru bawa hati kita takut pada Allah. Ni tak. Tengok kartun. Nah, kartun Facebook. Bawa tengok tu, bawa nak belajar, tidur. Ada apa lah? Habis dia tidur. Jenera, right? Nusuk duk takut ke tengok kata tidur. Ni. Tipu kita nak tipu. Duk tak dunia nak tipu tak harap lagi. Akhir sekali tak ada boleh sekarang. Mari butir, buat klik butir lagi. Tu dia. Sampai bagi dunia lah ni. Nah, orang kita ni belajar lah ni. Tak turut guru yang tengah-tengah belajar lah ke semua dak. Tengah-tengah tempat dengan pondok. Tu kata jangan pakai WhatsApp. Buat tameru. Kalau tu tengok dalam kitab-kitab orang yang tak pakai guru ni mati su'ul khatimah. Tuhan cabut email. Pasal dengar ke apa ni? Tak dengar pasal apa yang mengaji dia jenera. Dia jadi macam tu. Banyak macam tu. Di pondok-pondok banyak macam tu. Tak ikut guru. Mengaji dalam pondok guru tapi tak ikut guru. Ni payah kan. Tu. Kalau jadi tahan tu masuk gok jambai semua. Masuk apa? Masuk penjara dalam jambai. Duduk situ lah. 3 hari masuk sekali. Istiqomah. Bukan ni tak ikut undang-undang dia. Tu weh, ingat baik weh. Kita nak timbul takut ni. Dalam pelajar kita kena ikut weh. Nak ikut dia kata, jangan pakai handphone. Jangan pakai. Nah, kalau jangan pakai handphone. Aku tak akal ni. Kau ngaji, kau bakal duduk rumah. Kau bakal duduk pondok masalahnya. Orang ni mengaji. Tak boleh lah ilmu dia tu. Boleh kata jamin kalau dah. Tu ingat baik tu. Tapi tak ngerti mereka ni. Tengok tengah-tengah tu. Ada buat tong buat apa itu gini. Ustaz pesak dah. Peksa tu biasa ni. Ada ya tak kau lain pula. Macam-macam tusuk dia. Sebab tu akhir dunia Allah Ta'ala nak mengakakkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang barakat. Ilmu tak barakat tu banyak. Ni kedua. Dan mendengar akan perkhabaran mereka yang takut ke Allah. Bandingannya seperti kanak-kanak. Tiada takut ia kanak-kanak akan ulat. Pasal apa kanak-kanak tak takut ulat? Kerana tiada mengetahui ia kanak-kanak akan bahawa ulat itu mensebabkan kebinasaan. Dia tak tahu kata sebab binasaan dia tu dengan sebab ular. Dia tak tahu. Dia tengok suka-suka main. Dia main pula ular tadi. Tapi orang dah tahu kata ular tu bisa, jumpa dia lopak dah. Lari terus. Ni. Bersalahan bapak bagi budak itu. Takut ia bapak bagi budak akan ular. Pasal apa? Kerana mengenal ia bapak bagi budak tu dan mengetahui ia yang bapa bagi budak akan mudarat. Ya tahu tu mudarat ni bahaya. Dengan sahabat dipatuk itu ular. Apa dipatuk? Dipagut. Dengan sahabat dipagut itu ular. Dia tahu. Sebab apa bapa dia tahu? Sebab dia tahu kata bahaya. Kerana anak tak takut kerana Allah tak takut ke ular. Kerana anak tak tahu kata bahaya. Tapi ayah dia, bapa dia tahu kata ular tu bahaya. Dengan sebab tu dia tahu dia tahu kata bahaya, dia lari pada ular. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayah kanak-kanak takutkan ular dan lari daripada ular dan gemetar badan ayah. Tiba-tiba anak ni tengok ayah takut ular nampak. Lari pada ular.
dah mula gemetar. Gemetar ni ketar. Nah, gemetar badannya, badan ayah tadi. Pasal apa? Kerana melihat ular itu. Nasa mengikut ia tu. Nasa mengikut ia kanak-kanak akan ayahnya ia kanak-kanak. Mengikut pada ketakutan tadi. Kalau ayah, anak nampak ayah takut, anak pun ikut sama juga takut. Dan merasa ayah kanak-kanak di dalam hati kanak-kanak akan takut. Pasal apa? Pasal dia tengok ayah dia tu takut, dia pun takut sama. Sekalipun tiada ada ia kanak-kanak mengetahui akan sifat ular. Walaupun dia tak tahu sifat ular. Macam mana ular dia tak tahu. Kuning ke, merah ke, biru ke, hitam ke, tak tahu. Nampak ayah dia lari, dia pun lari sama. Padahal dia tak tahu. Sebab ni lah kena banyak kita tahu kisah-kisah perkongsian cerita-cerita alim ulama ataupun orang takut ke Allah Ta'ala. Kita tak kenal Allah tapi kita tengok mereka tu takut Allah kalau kau macam ni. Kita pun sama dengan dia. Padahal kita tak tahu takut Allah macam mana. Tu juga macam tu. Dengan khabar cerita-cerita orang soleh-soleh. Sahabat tu kena banyak dengar. Nah, cerita soleh-soleh. Nah, surat khabar ataupun berita-berita tak payah dengar. Sikit-sikit cukup tu. Tak kena bersungguh dengan dia. Nah, kerana berita ni dia buat untuk bagi orang tu baca. Dia buat berita ni buat sedap tambah tak sikit-sikit. Kalau tak tambah tu tak sedap Macam biasa baca berita, orang pun tak sedap dengar. Dia tambah sikit-sikit. Tu berita. Orang kita pakai berita ni Allah pakai sungguhnya. Tu. Nah. Tu ingat baik tu. Banyaklah takut Allah Ta'ala weh. Dunia akhir jumpa kita tengok ni weh. Dunia sekarang ni kita duduk tidur lagi kan? Duduk tidur lagi. Ada orang kita duduk tidur banyak lagi ni. Allah Ta'ala hantar menyakit tangan nimo ni duduk sedap lagi buat kita ni tak? Penyakit ni orang menyakit yang membawa pada matikan dia. Cuba tengok Kuala Lumpur Malaysia. Selalu Kuala Lumpur dah. Masa bapa hidup Kuala Lumpur itu duduk dalam bandar. Duduk dalam bandar tengok kereta. Wung. Lepas tu mari cerita litah hati. Masa mana orang berhenti berjalan atas batas ni? Kereta berhenti berjalan atas batas ni masa mana? Tu masa kita berjalan sampai Kuala Lumpur tu pukul 3 sana. Pukul 4 sana. Mana pukul 3 kita sini. Orang dah penuh dah orang atas batas ni, kita jalan penuh dah. Lepas tu dia tengok, masa mana orang kita berhenti berjalan atas batas. Nah, nak tahu sekali masa semayang, tak orang gila semayang. Orang dia semayang, orang ni tak. Orang ni tak sebelum semayang lagi, orang ni dah semayang. Masa semayang Zuhur, tak. Masa buka puasa, tak juga. Orang ni buka puasa, orang ni tak puasa, tak ada berhenti juga. Tapi sekarang ni orang berhenti sama. Tak ada seorang semua pun kereta dalam Kuala Lumpur yang berpuluh-puluh ribu kereta tu. Nah, pukul 3 pagi tu berbaris begini dah. 3 pagi, pukul 4 pagi. Kalau bertolak nak pergi kerja lepas subuh bertolak, siap. Lambat siapa. Nah, supaya juga kita pergi satu tempat, nak balik Balik mari masuk keluar kerja keluar pada office. Keluar dari office tu, kita balik ke tu. Selalu kita balik ke rumah tu setengah jam. Tapi apabila balik masuk orang keluar office tu, 2 jam. Duduk Nyik. Allah. Orang bawa kereta driver. Dah gitu. Masya Allah. Tapi sekarang ni tak payah weh. Kering orang. Kering habis. Sikit lagi Allah Ta'ala meruntuh pula bangunan-bangunan. Dah, bangunan-bangunannya runtuh pula tu. Habis. Dia lipat bumi. Yauma takunul jibalu kal'ihnil manfus. Yauma yakunun nasu kal farashil mamsus wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Bukit-bukit ni seperti kapal berjalan. Kapal berlayar atas udara.
Kapah terbang tahu darah. Bukit-bukit. Apa boleh berlaku? Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Gapo qari'ah? Tidakkah mengetahuilah engkau ya Muhammad gapo qari'ah? Apakah qari'ah? Maka Allah Ta'ala jawab, al-qari'ah ialah hari yauma takunul jibalu kal ihnil manfus, yauma yakunun nasu kal farasil mafsus wa manfu takul kal ihnil manfus tu. Hari manusia. Ni. Tu. Manusia bukit seperti kapah. Seperti kapah bukit. Cuba kita tengok kapah kita lepas atas udara. Syah tubuh. Maka gitulah qari'ah. Hari Allah Ta'ala nak gulung ke dunia. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Sebab tu rukun iman bagi kita yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Percaya pada hari kiamat. Rukun yang kelima. Rukun iman tu. Mana kiamat dia berlaku semata-mata kiamat. Kita nak lari tak lepas, laku. Macam mana Allah Ta'ala laku kiamat? Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru amtilat wa idzal wuhushu husyirat. Tu Allah Ta'ala royak bulan jadi masa mana bumi gulung habis, matahari pun habis, pusing habis, tak ada apa perkara dah. Allah Ta'ala royak. Lepas tu kita nak kata Allah Ta'ala ni zalim. Nah dah, Allah Ta'ala royak habis dah. Tapi orang kita galik dengan Facebook. Semua galik dengan Facebook. Nah. Tu duk bersedak-sedak lagi. Allah Ta'ala bawa mari bala mati panggil. Bala mati. Penyakit ni bala mati. Kena seorang habis. Seorang je kita sakit dalam rumah kita, maka habis keluarga kita kena kurung. Tengok penyakit pelik tak pelik weh. Tu. Tak apalah tu nah. Dan ketahui olehmu bahawa saya takut itu seperti camti yang mahalau ia ya camti akan hamba kepada tuah akhirat. Pada tuah, kepada bertuah pada akhirat. Apa dia camti? Yakni penyemuk. Tu camti. Takut Allah Ta'ala seperti penyemuk yang mahalau ia, apa mahalau? Yang mahamak ia, yang penyemuk camti ni akan hamba kepada tuah akhirat. Nak bertuah di akhirat nak pakai penyemuk. Ida tak erti, tak akan cemuk pakai mulut tak jadi weh. Kita belajar ni nak ada penyemuk, nak ada. Kalau tu nampak orang buat mari dia nak cemuk kan. Kalau tu nak penyemuk, kalau tak ada penyemuk mengatik pun malah. Kata la ilaha illallah ngatau faham penyemuk pai weh. Ilaha illallah la ilaha tu. Ila tu membawa kita kepada tuah di akhirat, butong di akhirat dengan penyemuk ni. Nabi suruh ajarkan orang dengan penyemuk. Tu. Tapi manusia sekarang ajar orang dengan handphone. Tak ada apa lah dengan penyemuk tu dah. Mak weh. Tu. Tetapi tiada sayugia, tiada patut bahawa berlebih-lebihan ia takut hingga membawa kepada putus asa pada rahmat Allah Ta'ala. Jangan takut berdoa. Aku ni tak ada jalan dah. Nak masuk syurga aku tak ada berhenti masa. Dah. Jangan berlebih-lebihan ia takut Allah Ta'ala tu. Hingga membawa kepada putus asa, putus harapan daripada rahmat Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana yang demikian itu berlebih-lebihan takut hingga membawa dia putus asa pada rahmat Allah tu, dicela. Ini cela pada boleh syarak. Dicela oleh syarak. Bahkan apabila bersangat takut nyonya hamba
hendaklah mencampur ia ya hamba akan ketakut dengan harap akan rahmat Allah Ta'ala. Maka kita ni duduk dua. Satu takut, yang kedua harap rahmat. Apa dah takut sangat, nah ingat rahmat Allah. Apa dah ingat rahmat Allah, takut ke Allah hati. Kalau kita ambil takut satu saja, hingga siapa kita ni tak jadi nak buat kerja apa-apa dah. Kita ambil takut saja. Kena ambil dan rahmat Allah Ta'ala. Buat baik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rahmat Allah wasi'at min ghadabi. Nah, macam hadis kudusi tu. Rahmati wasi'at min ghadabi. Rahmatku luas daripada marahku. Ingat rahmat Allah. InsyaAllah aku ni lepas daripada azab Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan selamatkan aku pada azab Allah. Kena ada macam tu. MasyaAllah. Kalau kita takut, dia takut makan podok, jalan podok, duduk takut, kita lega dah. Sebab tu kita duduk antara dua ni, antara takut dan rahmat, harap rahmat pada Allah. Barulah kita duduk atas dunia senang. Nah, tu takut-takut kuat sangat, harap rahmat Allah, harap-harap takut pada Allah. Begitulah di antara dua tu. Dan bahasanya saya gio bahawa lebih kuat takut daripada harap. Dan saya kira dan patut, bagus, bahawa lebih kuat takut daripada harap. Takut dengan harap rahmat itu kena lebih takut lagi pada rahmat, harap rahmat Allah. Bila tu kata kena lebih kuat takut dan rahmat, selama ada ia seorang ataupun hamba itu mengerjakan dosa. Kalau dia masih duk kerjakan dosa, maka dia kena takut dengan Allah, lebih kuat pada harap rahmat Allah. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ada pun orang yang taat, yakni akan Allah Ta'ala. Tadi orang yang kuat, orang mengerjakan dosa, selama ada yang mengerjakan dosa, maka bagus bagi dia takut pada, lebih takut daripada harap ke rahmat Allah sebagai berdosa. Ada pun orang yang taat, ini mukabil pada kata orang yang mengerjakan dosa. Selama ada ia seorang mengerjakan dosa. Ada pun orang yang taat, yakni orang taat kan Allah Ta'ala, yang tiada ada maksiatnya orang. Orang yang taat hak tak ada maksiat, maka saya gionyo orang yang taat yang tiada ada maksiat ni sama banyak oleh takutnya takut Allah dan harapnya harap rahmat Allah. Takut dengan rahmat, dengan harap rahmat itu biarkan sama, tak payah lebih kuat muka dak, biarkan sama. Takut Allah 50% dan harap Allah rahmat Allah Ta'ala pun 50%, sama-sama 50%. Tu sama-sama kuat. Apabila orang ni duduklah taat kerana Allah SWT. Bandingannya seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jika diseru, jika dipanggil, panggil macam mana? Hendaklah masuk syurga sekian makhluk, kecuali seorang laki-laki ni tak masuk. Kalau orang panggil, semua ni masuk syurga belaka, kecuali orang ni yang rasa masuk syurga. Malaikat orang ni tak masuk syurga, semua orang masuk habis. Aku takut bahawa adalah aku dimakian itu laki-laki. Tu Sayyidina Umar. Maksud aku takut orang yang tak masuk syurga tu kena takut tu hak seorang lelaki. Hak lagi semua tu masuk syurga lagi. Masya-Allah, ini iman umat. Kalau orang sepanggil kata, "Hei manusia semua, buat kamu ni masuk syurga belaka. Mereka seorang ni yang tak masuk." Maka Sayyidina Umar katanya, "Aku rasa kata hak seorang lelaki tak masuk, akulah." Perasaan gitu tu. Tu dia weh. Tu. Aku takut bahawa adalah aku dimakai tu laki-laki. Lelaki seorang tak masuk tu. Takut kena takut hak seorang tu. Dan jika diseru, jika dipanggil, hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk, kecuali seorang laki-laki itu tak masuk neraka. Aku harap bahawa adalah aku dimaksudkan laki-laki juga. Ini bagaimana harap dan khauf. Harap dan rahmat Allah,
takut pada Allah Ta'ala. Kalau orang panggil kata, buatmu semua ni masuk neraka, mereka seorang ni masuk syurga, maka aku harap ke seorang tu kena takut. Ni dalam hal kita buat amal ibadat gitu. Nah, dalam hal kita buat amal, kita harap rahmat Allah, kita takut ke azab Allah, maka dua ni kita kena guna setiap masa, kena guna. Apabila rasa takut sangat, kita ingat rahmat Allah. Apabila harap rahmat sangat, kita takutkan Allah. Tu. Dan adapun apabila hampir seorang akan mati, maka bermula harap dan baik sengkau dengan Tuhannya, Tuhan seorang tu lebih utama bagi seorang tu dia. Apa dekat nak mati, harap pada rahmat Allah dan baik sengkau dengan Allah Ta'ala tu, itu lebih penting bagi seorang dekat nak mati. Kita mesti sengkau bahawa kita tak akan kena azab kubur, maka Allah Ta'ala tak kena kita ke azab kubur. Karena disebut dalam hadis kursi, inni ana inda zanni abdi bi, aku di sisi seka hamba-Ku denganku. Kalau hamba-Ku seka aku bahawa tak kena azab kubur, maka hamba-Ku tak akan kena azab kubur. Kalau sekaan hamba-Ku masuk syurga, maka aku akan masuk di dalam syurga. Sebab tu orang dekat nak mati, biarkanlah sengkau baik, harap pada rahmat Allah SWT. Pasal apa? Pasal kerana sabda Nabi SAW, la tamutunna ahadum minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Artinya, jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan yang membanyak ia seorang kamu akan sengkau dengan Allah Ta'ala, yakni sengkau baik. Banyak ia seorang kamu ni akan sengkau baik dengan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala membuat mengikut sekaan kita. Seperti hadis berbunyi, ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi seka hamba-Ku dengan aku. Dan membanyak ia akan seka dengan Allah Ta'ala, dengan bahawa harap ia seorang itu akan rahmat Allah Ta'ala. Dengan bahawa harap ia seorang kamu itu akan rahmat Allah, tu makna sengkau dengan Allah Ta'ala, banyak harap. Sengkau dengan Allah Ta'ala. Apa sengkau dengan Allah Ta'ala? Dengan bahawa harap ia seorang itu akan rahmat Allah. Tu boleh kita buat tafsir bagi dengan Allah Ta'ala, boleh kita jadikan badal perkata dengan Allah Ta'ala. Apa dengan Allah Ta'ala? Badal dengan bahawa harap ia seorang kamu akan rahmat dan maaf Allah Ta'ala. Tu kerana pada ketika hampir mati itu tiada ada faedah bagi takutnya seorang kamu, yakni akan Allah Ta'ala. Ketika dekat mati takut Allah, tak ada faedah dah. Maka ketika dekat mati hak ada faedahnya ialah kamu harapkan rahmat Allah. Semoga Allah bagi rahmat, bolehkan kita mati dalam beriman. Ketika tu tak payah takut dah Allah. Tu mana ketika tu kita harap dan rahmat Allah. Mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala mati kita dalam iman tu ya. Habis. Dan bahawasanya harap itu menyalahi akan cita-cita. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta